Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Teacher Sinta kali ini kita akan sambung bahagian yang kedua, part yang kedua bagi Matematik SSM tingkatan 4, bab ke-6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi untuk part yang kedua ni kita akan tengok bagaimana nak melukis graf, kemudian bagaimana nak menentukan satu titik itu memuaskan persamaan dan juga bagaimana untuk melorek rantau yang memenuhi ketaksamaan lah. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, belajar apa hari ini? Seperti yang saya nyatakan tadi, di awalnya kita akan belajar untuk melukiskan graf dan lorek rantau ketaksamaan. Yang kedua, kita nak tahu adakah satu titik yang diberikan tu memuaskan ketaksamaan. Kemudian kita akan tengok sikitlah syarat untuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita teruskan dengan yang pertama, nak melukis graf. Okey, jadi saya sediakan satu contoh. Okay, untuk melukis graf, perkara paling penting ialah kita kena tahu dulu apa koordinat. Okay, jadi at least kita ada dua koordinat. Jadi bila dapat persamaan, contoh kat situ, lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut iaitu y lebih besar atau sama dengan 2x. Okay, jadi persamaan kita kat situ adalah y sama dengan 2x lah. Okay, tengok yang pertama tu, saya buat tips yang pertama, cari dua koordinat bagi persamaan tersebut iaitu y sama dengan 2x. Okay, jadi nak mudah, kita hanya jadikan saja, gantikan saja x sama dengan kosong. Kita ambil nama mudah je. So bila x kosong, kita gantikan dalam persamaan. Okay, nampak tak saya highlight kau biru tu? Okay, yang biru tu, kemudian x kosong, jadi masukkanlah ada persamaan y sama dengan 2 darabkan kosong, kita akan dapat y dia pun kosong. Jadi titik pertama, koordinat pertama kita dapat kosong, kosong yang saya letak dalam kotak warna pink tu. Okay, kemudian kita cari koordinat lagi satu. Okay, jadi kita ambil yang nilai kecil-kecil je, iaitu apabila x sama dengan 1 pula. Jadi kita gantikan y sama dengan 2 darabkan 1, kita akan dapat y kita adalah 2. Jadi kita ada dua koordinat, yang pertama kosong kosong, yang kedua titik 1, 2. Kemudian kita plotkan dan kita akan buat garis lah. Okay, terhasillah garis macam dalam gambar yang disediakan tu. Okay, garis lurus. Okay, jadi tengok balik soalan, nampak tak tanda lebih besar atau sama dengan? Okay, jadi saya ada note kat situ, tanda lebih besar atau sama dengan bermaksud garis lurus ataupun garis padu, bukan garis putus-putus, perlu dilukis. Sebab tu lah saya buat garis persamaan tu dia lurus, bukan putus-putus. Okay, kemudian kita dah habis step yang kedua. Step yang ketiga, kita tengok kalau lebih besar atau sama dengan, maksudnya kita kena lorekkan di bahagian atas ataupun kanan. Jadi kita lorekkanlah di bahagian atas. Sebab itulah saya warnakan dekat gambar contoh tu, kita warnakan di bahagian atas. Okey, di sini cukup untuk contoh yang tu. Kita teruskan lagi dengan titik yang memuaskan ketaksamaan. Okey, contoh saya berikan kat situ, tentukan sama ada titik 21 x 2 y 1 memuaskan y sama dengan 2x tambah 5 ataupun y lebih besar 2x tambah 5 ataupun y lebih kecil daripada 2x tambah 5. Jadi caranya ialah pertama kita gantikan titik 21 tu dalam persamaan. Okay, kita ambil x sama dengan 2. 21 tu x, 2 y 1 kan. So kita gantikan x dulu. Kita masuk dalam persamaan y sama dengan 2 darab dengan 2 tambah dengan 5. Jadi total kat situ y sama dengan 9. Jadi hasil yang kita dapat tu kita bandingkan pula dengan nilai y yang asal. Itu koordinat asal tadi 21 kan, iaitu y dia adalah 1. Yang kita kira-kira tadi kita dapat 9. Jadi kita akan nampak nilai yang asal tu 1 tu kurang daripada nilai yang kita kira iaitu 9. Oleh itu titik 21 memuaskan. Okay, kalau kurang maksudnya y kurang daripada 2x tambah 5 lah. Okay, dia akan ambil persamaan yang itu. Okay, ada 3 tadi kan, sama dengan lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi memandangkan 1 tadi tu yang asal tu kurang daripada yang kita dah kira 9. Jadi kita jawapannya adalah titik 21 memuaskan y kurang daripada 2x tambah 5. Okay, jelas Okey, seterusnya, sebelum kita nak teruskan untuk subtopik terakhir ni, sistem ketaksamaan linear dan dua pemboleh ubah, kena tahu dulu. Okey, ada situasi dan juga ada ketaksamaan linear yang terlibat lah. So, kalau y lebih besar daripada x, dia akan jadi simbol y lebih besar daripada x. Okey, ada contoh x tu kan, contoh situasi ni. Jadi, bila diberi satu situasi keadaan dalam soalan, jadi awak nampak je cube kotak ni, awak tahu dah apa simbol ketaksamaan linear yang terlibat. Jadi saya sediakan yang nota ni lah. Ni pun ada dalam teks, dalam kerujukan pun ada. Dia hanya rujuk saja. Kita terus tengok contoh. Ketaksamaan linear dan dua pemboleh ubah. Saya beri satu contoh. Sebuah bas membawa y penumpang dewasa dan x orang penumpang kanak-kanak. Jadi nota kat sini, y dewasa, x kanak-kanak.
Harga bagi tiket dewasa RM30 dan harga bagi satu tiket kanak-kanak ialah RM15. So, tulis kesemua ketaksamaan yang memenuhi syarat berikut. Okey, jadi ketaksamaan tu saya letakkan dalam kotak warna kuning. Itu yang pertama tu, jumlah penumpang dalam bas adalah kurang daripada. Saya highlightkan keyword tu kurang daripada. Kurang daripada simbolnya adalah kurang lah. Okey, jumlah penumpang maksudnya X tambah dengan Y. Jadi total dia 40. So, X tambah Y kurang daripada 40. Seterusnya, terdapat sekurang-kurangnya 10 orang penumpang dewasa di dalam bas itu. Okey, keyword sekurang-kurangnya tu bermaksud, kalau tengok balik syarat yang depan tadi, maksud dia lebih besar sama dengan 10. Jadi kat situ kita akan nampaklah simbol kita akan jadi besar sama dengan 10. Okey, kemudian yang ketiga, bilangan penumpang dewasa selebih-lebihnya 2 kali bilangan penumpang kanak-kanak. Jadi keyword kat situ selebih-lebihnya 2 kali. Jadi dia akan jadi 2x lah. Okey, kemudian simbol dia akan jadi kurang atau sama dengan. Okey, semua ni awak rujuk balik daripada syarat dan juga apa simbol yang terlibat. Okey. Okey, seterusnya lorekkan rantau. Ni yang last. Ini memang family dalam soalan SPM. Apa-apa pun sebenarnya ni mudah. Okey, sangat mudah. Okey, saya ada jumpa satu tips. Okey, yang ni saya aplikasikanlah. Okay, saya apply kat sini untuk rujukan awak. Okey, contoh di soalan tu saya bagi kecil dalam kotak tu, lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. Okey, saya terus fokus kepada cara penyelesaian. Okey, first kali awak tutup ketiga-tiga ruang ketaksamaan. Okey, awak nampak garis-garis yang dah terlibat tu kan? Mana awak tutup kawasan-kawasan tu? Saya tutup kawasan biru, saya tutup kawasan pink, saya tutup kawasan hijau. Jadi, akhir sekali, okey, yang dua tu. Hanya ada satu kawasan tertutup oleh tiga ketaksamaan tadi. Nampak tak? Ada satu ruang je yang tak diwarnakan, iaitu kawasan tengah tu. So, maka rantai berlorek ialah kawasan X. Jadi, seluruh kawasan X yang kat tengah-tengah tu, yang tak berwarna tu adalah rantai yang berlorek. Mudah kan? Okey, so satu lagi yang terakhir. Bagaimana nak tulis ketaksamaan linear? So, ni lagi satu contoh bentuk soalan SPM. Okay, ni dia dah bagi siap-siap lah dekat awak kawasan berlorek. Jadi, so awak nyatakan pula apa ketaksamaan linear terlibat. Jadi, pada soalan ni, awak kena remind balik. Garis putus-putus melibatkan simbol apa? Lebih besar atau lebih kecil? Garis lurus atau padu melibatkan simbol lebih besar atau sama atau kurang atau sama dengan. Okey, kemudian. Bila ada simbol lebih besar atau lebih besar atau sama dengan, melibatkan lorekkan kawasan atas dengan kanan. Dan sebaliknya, kalau simbol kurang ataupun kurang atau sama dengan, melibatkan kawasan bawah ataupun kiri. Okay, jadi, kita tengok soalan tu. Okay, memang dia bagi siap-siap rantau berlorek. Jadi, kita hanya fokus pada satu persatu garis yang terlibat. Okay, yang pertama tu, nombor 1. Y sama dengan negatif X tolak 1. Jadi, memandangkan kat situ garis putus-putus. Jadi, kita akan guna simbol lebih besar atau lebih kurang, lebih besar ataupun kurang daripada kan. Kita tengok balik. Kawasan lorekkan kita tu bahagian atas kan. Jadi kalau atas maksudnya lebih besar. Sebab tu saya warnakan dalam kotak pink tu. Jawapan nombor 1 tu. Y lebih besar daripada negatif X tolak 1. Okay, tengok contoh yang kedua. Kesamaan yang kedua. Garis yang kedua tu. Okay, Y sama dengan X tolak 1 kan. Okay, kita tengok garis tu garis padu. Bukan putus-putus. Jadi ini mestilah lebih melibatkan garis lebih besar atau sama dengan ataupun kurang atau sama dengan. Kemudian kita tengok lorekkan ni di bahagian mana? Atas ataupun bawah? Lorekkan di bahagian atas kan. Jadi kalau atas maksudnya kita akan ambil lebih besar atau sama dengan. So jawapan ni dalam kotak pink lah. So yang ketiga, okay, tidak diberi kat sini persamaan dia. Jadi kita kena tentukan. Okay, cara dia awak tengok kat situ. Kawasan yang sentuh tu adalah kawasan Y, paksi Y di Y2, betul? Putus-putus kat situ. Jadi persamaan ini adalah Y sama dengan 2. Dan tengok balik. Kawasan yang dilorekkan tu bahagian bawah ke atau bahagian atas? Yes, bahagian bawah. Jadi tengok balik. Kalau putus-putus maksudnya kurang lah. Bukan kurang atau sama dengan. So lengkaplah ketiga-tiga ketaksamaan yang perlu kita tulis berdasarkan luas rantau yang dilorekkan. Okay, rasanya bila ulang-ulang balik nota yang cikgu terangkan ni, awak akan boleh faham lah. Okay, so pula semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Jumpa untuk video akan datang ya. Bye. Assalamualaikum.